tapi untuk kali ini saya pilih penulis muasir sebab saya rasa apa yang beliau sampaikan kali ini adalah sangat-sangat sesuai untuk kalangan kita yang masih mu'alaf nih, yaitu masih kenalkan yang mudah dulu, yang masyhur dulu sebelum kita mengenal perkara yang lain. Kitab ini diambil daripada kitab kandungan kitab ini diambil daripada kitab Takrib. Takrib adalah karangan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau kitab Takrib tersebut adalah ibarat ringkasan daripada kitab Tahzibut Tahzib. Dan Tahzib adalah kitab tahzib daripada Tahzibul Kamal. Dan Tahzibul Kamal adalah tahzib ringkasan juga daripada kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Jadi ada beberapa kitab belum ada turun, teman-teman. Maksudnya ini nampak betul ilmu hadis nak disimplifikasikan kepada kita. Sudah berapa lapis simplifikasi dilakukan oleh para ulama. Pertama, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal ditulis untuk menjelaskan kepada kita nama-nama dan status perawi semua yang nama-nama mereka terdapat dalam kitab Kutubus Sittah. Kutub Sittah, nama-nama yang terdapat dalam isnad Kutubus Sittah dikumpulkan semuanya dalam kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Lalu datang Imam Al-Hafiz Al-Mizzi, tengok kitab ni besar sangat, besar. Kalau nak mubtadi'in, nak belajar kitab ni, habislah dia. Bertahun-tahun tak habis untuk kenal kitab perawi-perawi dalam kitab Kutubus Sittah. Padahal Kutubus Sittah perkara utama dan pertama yang mesti kita ketahui dalam ilmu rijal, ilmu hadis kan. Okey, beliau tahzib. Dia ringkaskan dan kemaskan. Tahzib maknanya diperkemas. Dikemaskan kembali bahasan yang terdapat dalam Al-Kamal dalam Tahzibul Kamal. Pun terlalu tebal. Lalu datang Imam Ibn Hajar, dia kumpulkan, dia tahzib lagi kitab Tahzibul Kamal menjadi Tahzibut Tahzib. Perkemas daripada perkemas. Ringkasan daripada ringkasan. Maknanya ilmu hadis ni semakin hari semakin berkurang, orang semakin tak faham. Yang sudah diringkas oleh Al-Mizzi pun masih terlalu besar. Selepas menjadi Tahzibul Kamal, Tahzibut Tahzib, Ibn Hajar tengok kena diperkemas lagi, perkecil lagi agar mudah dihafal oleh setiap pengkaji hadis. Maka disebut Takribut Tahzib. Takrib adalah pendekatan kitab tahzib. Sebab kalau nak pergi ke tahzib terlalu besar, terlalu banyak dan terlalu tebal. Jadi perkemas, diperkecilkan menjadi Takribut Tahzib. Kata Ibn Hajar, kitab ni senanglah insyaAllah untuk jadi hafalan seorang pelajar hadis. Ternyata Takribut Tahzib sampai sekarang pun tak ada orang hafal. Maknanya terlalu tebal juga. Maka sebagai permulaan bagi kita untuk setingkat lebih tinggi dalam ilmu rijal, kita mulakan dengan kitab ni, diambil daripada perawi-perawi masyhur saja daripada Takribut Tahzib. Jadi yang takrib, yang sudah ringkasan tu diambil sebagian lagi, dipilih perawi-perawi yang paling masyhur, dimasukkan di dalam kitab ni. Jadi yang paling masyhur saja. Masyhur maknanya adalah yang paling sering namanya tersebut di dalam isnad. Dan paling banyak mereka meriwayatkan hadis. Kalau ni pun tak hafal juga, tak tahulah nak buat apa lagi. Jangan kita buat lagi kitab yang lebih kecil lagi daripada ni. Tak apa tuan-tuan, untuk kembali kepada kita, terpulang pada kita bagaimana nak buat agar lebih kenal kepada perawi-perawi hadis yang terdapat di dalam isnad-isnad rijal. Masuk tuan-tuan pada muka surat 17. Karena kitab ini Tabaqat Al-Muqsirin, tabaqah maknanya adalah satu tingkatan-tingkatan. Tabaqah lebih luas daripada sekedar generation, satu generasi, tapi dia adalah satu tingkatan perawi. Maka kitab ini dibagi menjadi tingkatan-tingkatan perawi, sama seperti Takribut Tahzib. Imam Ibn Hajar membagi kitab tersebut menjadi beberapa 12 tabaqah. Dan ini pun mengekalkan tabaqah, kitab ini masih mengekalkan tabaqah yang disebutkan oleh Ibn Hajar. Ada berapa tabaqah dalam kitab ini? Dan sama juga dalam kitab Takrib, ada 12 tabaqah. 1 tabaqah sahabah, 5 tabaqah tabi'in, 3 tabaqah atba' tabi'in,
dan 3 tabaqah atba' tabi'in. Simple. Hafal tak? 1 tabaqah sahabat, 5 tabaqah tabi'in, 3 tabaqah atba' tabi'in, dan 3 tabaqah atba' tabi'in. Tabaqah sahabat 1 saja, sebab Ibn Hajar tak membagi tabaqah sahabat menjadi berapa bagian. Semua yang sabit dia sahabi disebut sahabat. Padahal kalau kita nak bagi-bagi lagi, kita boleh bagi-bagi macam ashab Badar, ashab Uhud dan lain sebagainya, asyarah mubasyarah bil jannah, as-sabiqin al-awwalin, mungkin kita boleh bagi. Tapi Ibn Hajar nak mudahkan kepada kita, dah 1 tabaqah sahabat 1 tabaqah saja. Yang sabit dia pernah nampak Nabi dan mendengar hadis daripada Nabi, jumpa dengan Nabi, sahabat. Tak payah pening kepala. Nanti kalau nak detail, pergi ke kitab yang lebih besar. Tabaqah atba' tabi'in nanti kita skip dulu. Tabi'in 5 tabaqah terlalu banyak. Kita masuk kepada atba' tabi'in dan atba' tabi'in. Mereka dibagi menjadi 3 tabaqah simple. Kibar, wusta, sigar. Senior, wusta apa? Pertengahan dan junior. Tabi'in, atba' tabi'in dibagi menjadi besar, tengah, kecil. Begitu juga atba' tabi'in, besar, tengah, kecil. Tapi kalau tabaqah tabi'in dibagi menjadi 5, yaitu kibar tabi'in, wusta tabi'in, tabaqah taliha, tabaqah masuk dalam wusta tabi'in tapi lebih kecil lagi. Lalu tabaqah sugra tabi'in dan tabaqah asarul khamsah. Mereka hidup sezaman dengan sigar tabi'in tapi bukan masuk kalangan tabi'in. Simple lah, nak hafal kan? Lalu kemudian kita masuk ke muka surat 19. Ar-Rumus, paragraf terakhir di muka surat 19. Ammar rumus allati istamalaha Ibnu Hajar wa waradat huna fahiya ain lil jamaah. Kalau ada seorang perawi letak rumus ain di depan nama dia, maknanya ini kod bahwa perawi tersebut nama dia terdapat dalam semua kitab kutubus sittah. Nama dia terdapat dalam kutubus sittah. Kita boleh sebut sebagai rijal kutub sittah. Ain muttafaq alaih. Kha lil Bukhari fi jami'ihi. Kalau ada rumus atau kod kha di depan nama seorang perawi, maknanya dia adalah rijal Bukhari dalam kitab Jami' as-Sahih. Kalau kha dan ta maknanya adalah lahu ta'liqan fi jami'ihi. Perawi tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Jami' tapi secara mu'allaq. Sebab beza antara hadis mu'allaq dengan hadis muttasil dalam Bukhari. Muttasil semua sahih, tapi yang mu'allaq sebagian ada yang dhaif. Justru dibezakan oleh para ulama. Ba'kha lahu fil adabil mufrad. Maknanya perawi tersebut adalah rijal Bukhari, tapi bukan di Jami' Sahih, tapi dalam kitab Adabul Mufrad. Kenapa dibezakan juga? Sebab Bukhari dalam Jami' Sahih semua siqah, semua sahih, tapi dalam Adabul Mufrad sebagian lemah. Justru dibezakan. Jangan sampai kita mengatakan bahwa ini rijal Bukhari. Tak, rijal Bukhari hanya yang dia riwayatkan dalam sahih saja. Dalam kitab yang lain tak disebut sebagai rijal Bukhari. Ini rumus apa lagi? Hilang dah. Ba zai. Lahu fi juz ba ra, lahu fi juz'il qiraah. Atau kha dan ra ni. Kha dan ra. Rijal tersebut adalah rijal Bukhari tapi dalam juz' al-qiraah khalfal imam. Ada kitab Bukhari sendiri namanya kitab al-qiraah khalfal imam. Pun sebagiannya, tidak semuanya sahih. Justru dibezakan. Ya. Tadi ra saja ya. Ra fi juz'il qiraah, ya lahu fi juz'i raf'il yadain. Juga riwayat Imam Bukhari tapi dalam kitab Raf'ul Yadain. Sebagian ada yang dhaif. Ain kha lahu fi khalqi af'alil ibad. Ain kha adalah rijal Bukhari tapi dalam kitab Khalq Af'alil Ibad. Dia tak semuanya siqah, tak semua sahih. Mim li Muslim fi sahihi, dal li Abi Daud fi sunani, ta li Tirmizi fi sunani,
ta'mim lahu fi syama'il. Ta'mim ala Tirmizi fi syama'il. Qaf libni Majah fi sunanih. Qaf untuk kita sebutkan sebagai rijal Ibn Majah. Kenapa Qaf? Tak ada kena-mengena dengan Majah kan? Qaf ini adalah Al-Qazwini. Jadi disebut Qaf. Fa Qaf Ibn Majah fi tafsir. Lahu fi tafsir. Sin lin Nasa'i fi sunanihi sughra. Arba'ah li ashabis sunanil arba'ati sabiqah. Amma tamyiz faliman zakarahu tamyizan an ghairihi. Kalau tamyiz disebut ada istilah tamyiz, ini adalah seorang perawi yang nama dia mirip dengan perawi yang terdapat dalam kutub sittah padahal dia tak punya riwayat dalam kutub sittah. Ibnu Hajar sebutkan nama dia hanya untuk membezakan antara perawi ini dengan perawi itu. Saya rasa tak ada dalam kitab ini, sebab ini muksirin. Tamyiz ini hanya untuk di kitab takrib saja. Itu pembukaan untuk rumus atau metodologi yang dipakai dalam buku ini. Mudah-mudahan nanti akan lebih jelas lagi apabila kita membaca kitab tersebut hingga akhir, insyaallah kalau ada masa kita sampai akhir. Kita mulakan tabaqatul ula. Tabaqat ula adalah semua tokoh-tokoh sahabat Nabi. Yang pertama Abdullah bin Utsman bin Amir Al-Qurashi At-Taimi Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Saya minta Ustaz Nazrin bacakan. Ada satu mic lagi Ustaz? Janganlah di bawah sana, di atas itu kata. Oke. Pertama, Abdullah bin Utsman bin Amir Al-Qurashi At-Taimi, Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq Al-Akbar, wa qila ismuhu Atiq, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata fi Jumal al-Ula sanat 13 wa lahu 63 sana, ain 142. Yang kedua, Umar bin Khattab bin Nufay Al-Qurashi Al-Adawi Abu Hafiz, yuqalu lahu Al-Faruq, Amirul Mu'minin masyhur, Jamul Manafiq, istushhida fi Dhul Hijjah سنة 23 وولي الخلافة 10 سنين ونصفا وقد قارب 60 وقيل جاوزها عين 527. Yang ketiga Utsman bin Affan bin Abi Al-As Al-Qurashi Al-Umawi Abu Layla Amirul Mu'minin Dzun Nurain ahadus sabiqin al-awwalin wal khulafa al-arba'a wal 10 al-mubashirin. استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة 35 فكانت خلافته 12 سنة وعمره 80 قيل أكثر وقيل أقل عين 146. Yang keempat Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi Haidar Abu Turab wa Abdul Hasani Ibn Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وزوج ابنته من السابقين الأولين. رجح جمع أنه أول من أسلم فهو سابق العرب وهو أحد العشرة. مات في رمضان سنة 40 وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة وله 63 على الأرجح عين 137. Yang kelima Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji Abu Hamzah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. خدمه 10 سنين مشهور. مات بالبصرة سنة 93 وقيل قبلها وقد جاوز 100 عين 2286. أصحابه قتادة ثابت حميد الزهري. Yang keenam Al-Bara bin Azib bin Al-Harith bin Ali Al-Ansari Abu Umar Al-Awsi Sahabi ibn Sahabi. نزل الكوفي استصغر يوم بدر وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. مات سنة 72 عن 80 سنة. عين Nazal al-Kufi maknanya Nazal al-Kufah sebenarnya, bukan Nazal al-Kufi. Dia
sahabi, ibnu sahabi, nazal al-Kufah. Asal dari Ansar tapi duduk di Kufah. Bukan nazal al-Kufi. نزل الكوفة استصبر يوم بدر وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة مات سنة 72 عن 80 سنة عين 305. Yang ketujuh Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari ثم السلمي أبو عبد الله صحابي من صحابي غزا 19 غزوة ومات بالمدينة سنة 78 وقيل بعدها بسنة وهو ابن 94 عين 1540. أصحابه أبو الزبير محمد بن المنكدر عمرو بن دينار. Yang ke-8 Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Khazraji Abu Sa'id al-Khudri lahu wa li abihi suhbah wastusmira bi Uhud ثم شهد ما بعدها وروى الكثير مات بالمدينة سنة 74 عين 1170. أصحابه عطاء بن يسار أبو نضرة المنذر بن مالك. Yang ke-9 Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib al-Qurashi Abu Abbas al-Hashimi ibn Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولد قبل الهجرة ب3 سنين ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه. مات سنة 68 وقيل بعدها بالطائف وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة عين 1660. أصحابه سعيد بن جبير طاووس عطاء إكرمة عبيدullah ibn Abdillah ibn Utbah. Okey, setiap yang ada ashabuhu, maknanya dia penulis menyebutkan bagi kita murid-murid paling terkenal daripada tokoh tersebut. Macam Anas ibn Malik, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, ulama Basrah, juga Thabit Al-Bunani di Basrah, Humaid juga di Basrah, Az-Zuhri, ini adalah kibar ulama tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada Anas ibn Malik. Sepatutnya